Okey, tuan-puan sekalian, sebenarnya tetamu yang saya maksudkan, yang saya tulis, kan ada ditulis pada pengumuman tadi, petang ni akan ada tetamu istimewa, sudah pun tiba. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, sekejap saya akan pusingkan kamera ni. Kalian akan tengok keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bayangkan kalau sempurna satu ciptaan Allah tu, macam kita ni lah, ada dua tangan, ada semua, ada kaki kan. Tapi maha sempurna Allah tunjukkan kan pada orang yang zahirnya tidak sempurna, tapi Allah menunjukkan kesempurnaannya pada sesuatu yang dilihat tidak sempurna. Tetapi Allah maha sempurna menunjukkan kesempurnaannya dalam apa jua ciptaan Allah, semuanya sempurna. Walaupun bagi manusia ia tidak sempurna. Dan Allah membuktikan, Allah menzahirkan pada golongan yang terpilih, yang mana mereka berjaya menunjukkan dengan ujian Allah, dengan takdir Allah, dengan apa yang Allah telah tetapkan, maka ia tetap boleh jadi manusia yang terbaik, yang banyak beri manfaat, yang boleh mendapat pencapaian, pelbagai pencapaian dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya akan pusingkan kamera ni bersama dengan saya sebenarnya kekanda tercinta yang mengiringi tetamu istimewa kita ini, iaitu Al-Fadilah Ustazah Muzayana. Kemudian tetamu yang istimewa ini adalah seorang wanita. Kejap ya, saya akan tukar kamera ni. Dia datang bersama dengan suaminya yang sangat mencintainya. Kat sini tak apa, kat sini terus. Dan anak dia, Masya Allah. Okey. Tak apa, nanti kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang Masya Allah dah nampak. Okey, itu adalah kekanda kita, Al-Fadilah Ustazah Muzayana. Okey, bye-bye Ustazah. Bye-bye pula, macam nak gimana kan. Okey, Ustazah, itu Ustazah. Okey, itu Ustazah. Sebelahnya adalah anak anda kepada wanita yang sangat istimewa ini. Maksudnya anak ini juga seorang insan yang sangat istimewa. Nama siapa? Syukrina binti Yahya. Syukrina binti Yahya. Ya, Syukrina. 19 tahun. 19 tahun. Ini anak ke berapa? Pertama. Anak pertama. Ya. Nama pun Syukrina, kesyukuran kami. Okey, subhanallah. Dan yang kedua, dan tetamu yang utama, dan sebenarnya semuanya utama, tuan-puan, wanita di tengah ini, mari kita akan berkenalan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nama siapa? Puan Rohayu binti Cik Yang. Ya, kita boleh panggil Puan Ayu. Boleh? Puan Ayu. Dan kalau kalian lihat, Puan Ayu sekarang sedang berada di atas wheelchair. Okey. Dan kita jumpa ramai orang guna wheelchair. Mula-mula selamat datang. Terima kasih. Saya tiba-tiba kan, sebab kan saya bayangkan maghrib tu lagi lebih kurang setengah jam. Saya pula, ya Allah, terkejarnya daripada Badar tadi sampai dalam pukul 4:30. Lepas tu terus sambung ni, macam tu lah gaya orang terkejar-kejar ya. Okey, selamat datang dan terima kasih sangat sudi. Dan sebenarnya bila Ustazah Muzayana cerita, saya pun merenta-renta nak bertemu. Kalau kita tengok ramai orang guna wheelchair, tuan-puan sekalian, ramai dekat Mekah ni. Tapi yang jarang yang biasa kita nampak pengguna wheelchair ada kaki. Sebab mereka mungkin stroke, mungkin sebab sakit lutut kan. Tetapi wanita yang hebat ini tanpa kaki. Kalau ikutkan sampai Puan Ayu sampai mana? Saya potong lutut dulu. Oh, potong lutut dulu. Ya, lutut saya rosak dulu. Okey, Kena gilis. Maksudnya yang lutut separuh ke bawah paha. Lutut ke bawah lah. Lutut ke bawah. Tinggal paha je lah. Oh, tinggal paha. Ya, Subhanallah. Okey, sebelum kita akan pergi detail kepada Puan Ayu, tuan-puan sekalian, di sebelahnya adalah lelaki rare akhir zaman. Masya Allah. Sebab saya sangat encik suami, bayangkan ya, Puan Ayu ni aksiden digilis lori sehingga hancurlah, kita katakan hancur lutut sampai ke bawah ya, sehingga perlu dipotong. Ketika itu umur 18 tahun. 18 tahun. Kemudian subhanallah, Allahu Akbar, rasa meremang bulu roma, rasa sebab datang seorang lelaki, Masya Allah. Ketika itu umur berapa Puan Ayu? 23.
21, 22, lebih kurang lah. Subhanallah, yang sudi dengan penuh rasa cinta, sayang kan, memperistirikan Puan Ayu. Dia beza kalau aksiden tu selepas nikah. Ini aksiden dan keadaan begini adalah sebelum nikah dan mungkin sebelum kenal. Wallahualam. Saya sebenarnya tahu setakat tu saja maklumat yang diorang duk bercerita tadi. Jadi boleh kenalkan sikit, taaruf sikit diri tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya bin Ishaq, suami kepada Puan Ayu ni lah. Okey. Apa nak cerita ni? Sebenarnya kan, sebab fokus kita lepas ni kita akan bercakap dengan Puan Ayu kan, detail sikit lah cerita apa berlaku. Tapi macam mana ketika itu Encik nama tadi? Yahya. Encik Yahya. Subhanallah. Itulah Encik Yahya sebagai seorang lelaki yang sempurna kan, tergerak hati dan apakah sebab utama nak memperistirikan Puan Ayu. Dan mungkin ada ujian dari segi keluarga kan, ada ujian sebab Masya Allah, itu sangat pilihan yang sangat luar biasa. Okay, silakan Cik Yahya. Nama pun nama seorang Nabi kan. Okey, saya kenal Puan Ayu ni, Ayu isteri saya ni, dia sebelum dia aksiden saya dah kenal dia, tapi orang kata hubungan yang rapat tu tak ada lah. Jadi kenal pun di masa sekolah dulu. Selepas dia aksiden tu baru orang kata hubungan rapat tu orang kata baru timbul lah. Okay, saya pun bila saya kenal dia dan saya lihat keadaan dia, bagi diri saya rasa dia seorang yang normal walaupun keadaan dia macam tu kan. Apabila saya dah kenal dia hampir dalam 3 tahun ke 4 tahun macam tu, saya rasa saya pergi ke mana-mana pun saya rasa dia seperti orang normal saja. Sebab dia boleh bawa kereta, dia boleh pergi ke sana ke sini kan. Bawa kereta? Kereta. So, Kereta kita modify lah. Kita modify. Jadi saya rasa saya rasa itu kemungkinan inilah kot jodoh saya kan. Jadi apabila dah lama berkawan tu, saya terus bernekat supaya nak buat dia sebagai isteri lah. Jadi ujian tu saya dah orang kata tawakal lah kepada Allah Ta'ala. Sekiranya jika ada jodoh saya akan berkahwin dengan dia lah. Jadi saya buat keputusan, saya akan berbincang dengan family. Keputusan tu memang agak mendukacitakan. Kita peringkat awal tapi saya dah orang kata dah nekat. Tapi kami pun perlukan restu daripada kedua ibu bapa. Jadi permulaan saya cuba untuk memperistirikan tu agak menduka cita. Jadi kita orang masih ambil masa. Tapi kami still lagi berhubung. Ayu pun dia dah orang kata macam orang kata nak kata sedih jugalah keadaan tu kan. Dia pun faham dengan keadaan dia. Saya pun tak salahkan family saya sebab sebagai family pun nak seseorang yang terbaik untuk anak dia. Sebenarnya saya rasa itu fitrah. Semua ibu bapa betul. akan respon begitu betul. Dekat awal. Perlu masa. Betul. Berapa lama masa yang diambil? Selepas saya usulkan hajat tu, saya ambil masa dalam 3 ke 4 tahun jugalah. Masya Allah. Lama. Maksudnya Tuan Yahya sangat sabar juga. Cinta sejati yang sangat rare. Ada orang kadang tu terhalang berapa bulan dia dah tak boleh dah. Dia dah beralih arah. Tetapi maksudnya betapa Encik Yahya ni seorang anak yang soleh, yang sangat menjaga hati ibu ayah dan sangat faham apa yang respon keluarga tu bukan kerana keluarga itu tidak faham kan, tetapi kerana mereka perlukan masa. Betul. Masya Allah, kesabaran yang sangat hebat yang Allah dah siapkan sebelum nikah. Memang seorang sabar. Seorang yang sabar. Boleh tunggu. Saya pakai ke pasu 2 jam, dia tunggu tau. Kalau saya pakai ke pasu kadang tak okey, tak boleh masuk lah kan. Tapi saya punya lepas accident, saya jenis macam independent. Saya tak akan menyusahkan orang. Kalau saya kahwin pun suami saya nak pergi mana-mana, saya ada anak kecil, jaga sendiri, tak ada orang gaji semua. Saya kan siap awal lah. Masya Allah. Allah. Orang tunggu saya. Tapi suami saya memang penyabar lah. Memang tahu. Nanti jalan, dulu saya pakai ke pasu, orang saya jalan ke pasu.
lately ni je saya memang pakai fully wheelchair sebab saya dah lama tahan sakit kan. Dia pakai pasu tu. kaki pasu tu sakit. Sakit lah. Betul. Dia akan bagi tekanan tu kan. Ya, lagi kita dah lama-lama tu kita pun jadi tak larat kan. Tapi memang seorang yang penyabar. Kalau tak penyabar tak boleh kahwin orang macam ni. Betul. Kena angkat, kena itu, Ya, kena ini. sangat penyabar. Kadang emosi pun tak stabil kan. Tapi tak pernah marah saya pun. Tak pernah bersungut kata sakit ke. Tak pernah bersungut. Tak pernah. Saya kahwin dengan dia dah 20 tahun dah. Tak pernah bersungut. 20 tahun dah kan. Tak pernah bersungut. Kalau saya tak boleh tu, tak boleh ni ke. Sebab saya tak pernah. Saya rasa saya tak adalah menyusahkan dia sangat kot. Saya boleh drive okay. Semua. Betul. Tapi logiknya memang ada sesuatu yang tak seperti mana orang yang ada yang normal. Contoh kan, kalau kita ni bila anak, okey kita boleh lajulah bergerak sana sini. Mungkin terhad sikit lah pergerakan kan. Nak uruskan baby, mungkin banyak minta, bang tolong itu, bang ambil tu. Tapi tak pernah lah. Saya jarang suruh husband saya tu. Okey, Masya Allah. Kecuali husband saya tengok saya tak boleh buat, saya akan tolong. Ya kan abang kan? Saya tak pernah lah. Tak pernah cakap abang tu tak. Okey. Kalau contoh nak pergi mana-mana kan, contoh lah. Okey abang, ibu bawa kereta, abang nanti abang pergi beli. Macam saya tak pakai kaki, saya bawa kereta. Jadi kalau nak pergi kedai pun semua dia lah pergi beli. Saya jadi driver. Okey. Saya akan drive, bawa pergi mana-mana. Okey. Saya suka macam tu. Sebenarnya okey, itu mic tu kan. Masya-Allah. Untuk soalan last pada Encik Yahya sebelum kita fokus pada Puan Ayu. Okey, apa cabaran terbesar? Dan akhirnya saya pasti keluarga menerima sampai sekarang, keluarga amat sayang menantu ni. InsyaAllah. Kan suami maksudnya barulah akhirnya Allah tunjukkan hikmah kan, kebesarannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebab masa kita suntuk Cik Yahya, mungkin Cik Yahya boleh sebutkan apakah maksudnya mungkin cabaran utama dan hikmah terbesar Allah beri dalam perkahwinan dengan pasangan yang istimewa. Baik, hikmah yang saya dapat daripada perkahwinan kita orang berdua, insya-Allah saya rasa rezeki dalam keluarga kami ni amat murah lah. Okey, rezeki maksudnya berkat daripada perkahwinan kami tu, apa yang kami kehendak tu Allah makbulkan. Allah makbulkan. Maksud Allah cepat dalam memakbulkan Cepat kan? hajat, perancangan. Ada setengah orang dia rancang, dia buat tak jadi-jadi. Betul. Ini rancang usaha, InsyaAllah. Allah juga bagi berkat, kekuatan redha, sabar ni. Ya. Masya-Allah. Saya rasa itu. Itu adalah kuasa. Masya-Allah. Sebenarnya Encik Yahya pun rasa macam terkejar-kejar juga kan. Ustazah pun nampak saya ni berdiri di belakang sebab kalau saya berdiri sini, dia orang tengok ke sini, tak tengok ke sini, saya berdiri belakang kamera senang. Dia orang tengok kamera. Okey, Puan Ayu yang saya hormati, saya sangat kagum Masya-Allah sebab dia orang cerita, dia orang tengok ni lah pagi tadi kan Ustazah cerita, lepas tu jemaah kata lincah ke sana ke sini, begitu begini, Masya-Allah. Mungkin boleh ceritakan sikit tentang sejarah yang berlaku. Anak dia kena bersedia kongsi sikit Masya-Allah, pengalaman anak kan, seorang anak. Okey, apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan aksiden tu, dan bagaimana peringkat awak untuk terima orang yang saya rasa kalaulah lincah dalam keadaan begini, saudara tu sebelum tu seorang yang memang lincah, bergerak sana, orang yang aktif. So bukan senang nak tiba-tiba tak ada dua kaki, macam mana proses dan apa sajalah. Mungkin nak ceritakan kepada para pendengar tentang konsep syukur yang sangat hebat. Syukur. Sebab ramai orang ada semua sebenarnya. Dah ada semua. Ada keluarga, ada anak, lengkap, rezeki pun ada. Tapi sebab tak ada syukur, hidup rasa selalu tak kena, tak cukup. Ada rasa iri hati, cemburu dengan orang, penyakit hati yang membebankan. Okey, silakan Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ayu. Saya nak cerita pengalaman saya bagaimana saya tak ada kaki ni adalah saya mengalami kemalangan jalan raya tahun 1995. Selepas kemalangan tu akibat daripada kena gilis kereta lori gilis, pemandu mabuk, dan saya bukan seorang je saya aksiden, sebelum tu dia dah langgar orang lain dah. Saya yang terakhir dan paling teruk lah. Jadi selepas kemalangan tu, selepas kaki kena potong tu, selepas 2 hari kemalangan tu kaki saya kena potong. Esok paginya semua family saya bagi tahu kaki dah tak ada. Saya masa tu saya tak menangis pun. Saya tak tahulah kenapa, mungkin Allah bagi kot. Sebab saya start daripada saya tak ada kaki tu, saya tak pernah rasa hilang kaki tu. Saya tak ada perasaan tak ada kaki tu. Tak kecewa, perasaan kecewa tak ada. Nangis citeman.
Kan. Tapi saya tak ada perasaan tu. Cuma saya give up masa saya nak further study. Dalam saya sakit tu saya mohon, saya dapat. Masa saya dapat benda yang saya nak, tapi saya nak pergi tak boleh sebab tak ada kemudahan. Zaman 20 tahun yang dulu, kemudahan kat Malaysia memang tak ada. Memang susah. Kita nak sambung belajar susah kan. Lepas tu saya lepas dah tak boleh further study tu, saya rasa sedih tu bukan apa. Rasa gelap lah nak buat apa kan. Lepas SPM dapat peluang ni tak boleh sebabnya tak ada kemudahan. Jadinya saya nekat, saya pergi duduk rumah orang cacat dekat KL lah. Saya berhijrah lah. Setahun selepas saya accident tu, saya baru pakai kaki palsu. Kemudian sebab doktor cakap pakai kaki palsu boleh jalan. Rupanya pakai kaki palsu tu tak boleh jalan pun. Boleh sekarang. Bukan boleh berjalan macam biasa lah. Maknanya kena pakai tongkat. Susah nak pakai dia tu. Jadinya masa tu kan macam budak-budak sikit lah. Lepas 18-19 tahun tu kan kita macam budak. Macam remaja lagi lah rasa kan. Kemudian saya pergi duduk KL. Saya hijrah duduk kat KL tu. Saya jumpa kawan-kawan yang saya belajar daripada kawan-kawan yang dah berjaya. Yang asal bukan cacat. Tapi akibat pada demam panas, accident, macam-macam. Kalau saya kata saya tak ada kaki teruk, saya jumpa kawan-kawan lagi teruk-teruk. Yang lumpuh, yang separuh badan, yang ada rumah orang cacat ya? Ada. Dulu saya duduk dekat Sungai Long. Sekarang dah ada dekat PLPP Bangi. Under government punya lah. So situ dia latih orang cacat. Ya. Okey, macam puan kan separuh. Kiranya sebenarnya boleh tak jalan dengan lutut tu dia yang Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia potong kan. Kita bukan asal. Kalau orang yang asal dia boleh jalan. Kita bukan asal bekas potong. Dia ada satu, saya tak ingat lah apa perkataan dia tu. Saya akan rasa sakit tu sampai bila-bila. Okey. Saya akan rasa sakit. Ya, kita akan rasa macam kita ada kaki, kita rasa gatal, kita rasa sakit. Kadang-kadang saya rasa dia mencengkam, kadang-kadang dia tarik. Sama lah macam orang tak ada kaki. Orang ada kaki kan, simptom tu memang tak akan hilang. Sebab dengan ada simptom tu saya boleh pakai kaki palsu berjalan. Ya, tapi kadang boleh nak heret. Tolak dengan tangan. Yang semua saya mengesok je. Tak boleh jalan dengan tulang ni, tak boleh. Jadinya kalau saya nak pakai ni nak jalan, saya kena pakai kaki palsu lah. Pakai kaki palsu tu dia renyah sikit lah. Tapi pakai kaki palsu tu mudah sikit. Kita nak bangun kan. Jadi kita tak fully wheelchair. Kita pakai wheelchair pun kita nak bangun ke nak masuk dalam kereta ke senang sikit lah. Cumanya kita kena tahan rasa sakit dia lah. Tak selesa dia tu. Sebab kaki palsu tu kan buat dengan plastik, ada silikon. Dengan cuaca panas, kadang dia panas. Bila dia sejuk sangat pun dia tak selesa. Puan Ayu rasa apakah faktor yang jadi cepat sangat redha tu? Macam pelik kan? Saya pun tak tahu. Ada orang mungkin kemurungan lama. Mungkin Allah bagi kot. Maksudnya faktor redha tu mungkin ada didikan ibu bapa ataupun background belajar ataupun apa? Saya rasa lepas saya accident, lepas saya masuk politeknik tu, saya tak boleh tu, saya frust kejap lah. Tapi saya tak biar lama saya tak duduk di rumah lama. Lepas saya dah pulih, dah boleh, dah tangan semua dah buka simen semua, dah boleh guna tangan pun semua, saya cepat-cepat cari tempat yang saya boleh duduk, yang saya boleh belajar. Jadi saya tak biar orang cacat tadi. Ya. Maksudnya bila kita dalam satu keadaan kita kena tengok orang yang lebih rendah dahsyat pada kita. Itulah yang membuat kita memang sebagaimana Hadi Nabi kan Ustazah Muzayyana kan, untuk kamu rasa syukur melihat orang yang lebih bawah daripada kamu. Sebab saya yang penting bagi orang yang down. Setengah orang bila down dibawa program motivasi pergi dekat golongan yang berjaya-jaya. Lagi down. Maksudnya kaedahnya adalah jumpa dengan orang yang lebih bawah. Kalau saya tak cacat, saya tak kenal orang cacat kan. Bila saya dah cacat baru saya kenal macam-macam, saya tengok lagi teruk-teruk. Kalau nak anak-anak kita rasa ni kan, bawa lah anak-anak pergi rumah orang cacat, buatlah kerja kebajikan kat sana, pergi kawan-kawan, kita tengok. Pelihatan pekak bisu, muka tak ada perasaan, yang macam itik, yang macam binatang, semua ada. Yang merangkak-rangkak, yang pakai gigi, yang guling-guling. Dulu banyak, sebab dulu semua kebanyakan daripada Kelantan, yang keluarga susah. Jadi nak sekolah tak boleh pergi, jadi diorang hantar kat situ. Saya pergi situ, saya belajar kat situ lah. Tapi saya duduk sekejap je. Sebab under government kan, kita dah lepas SPM, kita nak belajar benda yang lagi advance. Jadi kat situ menjahit, saya tak apa minat. Jadinya saya keluar ikut kawan yang dah berjaya, yang duduk di NGO punya, yang memang kita kena bayar tu. Saya belajar kat situ. Okey, Puan Ayu, saya diberi kefahaman oleh Ustazah Muzayyana and the gang. Puan Ayu suami adalah orang yang berjaya. Istilah berjaya tu bukan kita nak nilai dengan harta, tetapi dari segi kualiti hidup, mencapai sesuatu yang dirancang, dihajati, tidak pernah mengalah dengan ujian.
Jadi sebenarnya Puan Ayu buat apa selepas tu? Lepas saya further study, saya dapat kerja kerajaan. Saya dah start dari situ. Saya suka fight diri tau. Bila kita kerja dengan orang normal, bila tengok orang ada naik pangkat, kita pun nak naik pangkat juga, ambil exam pun semua. Sebagai apa masa tu? Masa tu saya kerja sebagai pembantu takbir kewangan. Lepas tu saya lepas 4 tahun saya try mohon guna diploma komputer pengurusan saya tu, saya dapat penolong pegawai takbir. Saya pencen sekarang dengan penolong pegawai takbir kanan lah. Pencen muda lah ni. Saya pencen muda. 45. 45. Ya. Start 1/1/2023 ni saya start pencen lah. Sebab saya rasa sebab saya pakai kaki palsu. Bila saya kerja, memanglah kita bila kita cacat macam ni, kita tak boleh duduk saja tau. Bila kita pakai kaki palsu tu, kita kena buat kerja sebab kita dah lupakan sakit tu. Okay. Tapi bila sampai dah 20 tahun dah lebih ni kan, kita rasa badan kita dengan kederat kita tu dengan nak tu lagi dengan stres kerja ni kan. Dia jadi saya takut kenapa-kenapa kan saya sakit lain pula. Sebab sekarang alhamdulillah saya tak ada kencing manis, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada penyakit-penyakit tu. Saya sihat sebenarnya. Cumanya yalah tulang-tulang kita yang bekas aksiden tu memang akan sakit-sakit. Okey, selain daripada tugasan hakiki di pejabat, Puan ada usahakan buat perkara lain? Encik suami sendiri bekerja dengan? Kerja sendiri. Oh, berniaga. Dulu berniaga, saya berniaga dengan husband. Maksudnya sambil kerja, lepas tu Sabtu Ahad berniaga. berniaga Fully. Dulu masa husband berhenti kerja, balik kampung, kita orang buat berniaga, goreng pisang. Weekend tu. Macam-macam kerja kita orang buat. Jadi boleh ni goreng-goreng? Boleh, sama je macam orang normal lah. Cuma saya dulu banyak pakai kaki palsu. Sekarang kan saya tak pakai kaki palsu. Ni orang nampak macam ni sangat lah. Bila pakai kaki palsu tu tak nampak sangat kita tak ada kaki tu. Tapi sekarang husband saya dah buat job lain. Kemudian sekarang saya nak lebih kepada istiqamah sebenarnya. Start saya sakit tu, saya kena Ustaz Zai tu, saya hari-hari kita pun walaupun sekarang kan Allah dah bagi semua. Apa yang saya nak tu Allah dah bagi. Allah bagi yang dunia ni. Cumanya bila Allah nak bagi kat saya dengan keadaan saya tak sempurna, saya kena hadap satu ujian. Dia akan datang ujian tu. Cuma saya dari segi fizikal tak ada kaki tu, saya tak ada isu, tak ada masalah. Biarlah orang tengok kita tak ada kaki pun kan. Sebab family pun, anak-anak pun dah faham dah. Suami pun dah faham. Siapa nak kawan dengan saya kena tahulah saya tak ada kaki kan. Cumanya kita nak menguruskan diri dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Kita nak kuat yang tu. Yang tu yang selalu akan diuji. Kadang-kadang bila tengok kita tak sempurna, tapi hidup keluarga bahagia, rumah nak apa semua ada. Tak adalah kita kata kaya kan. Tapi dengan keadaan kita tu Allah bagi benda tu mudah je. Macam nak datang ke Mekah ni kan, cakap abang nak pergi Mekah lah, nak pergi Mekah. Alhamdulillah sampai pun. Saya selalu macam tu. Saya tak tahu kenapa, kalau saya nak sesuatu, saya akan cakap, nanti Allah akan bagi. Tapi dalam Allah nak bagi tu, ini kenyataan tu saya cerita. Apa yang saya alami dengan keluarga saya lah, dengan suami saya. Bila Allah nak bagi tu, Allah akan uji. Allah akan uji seberat-beratnya. Sekarang pun saya tengah mengalami ujian sangat berat. Tapi kita macam mana? Kita kena redha lah, kena terima benda tu. Mungkin sikit-sikit mungkin Allah nak bagi benda lain sebelum ni. Tengok saya datang, saya jumpa Ustaz Asma. Saya tak tahu saya masuk live. Saya tak tahu nanti kot saya boleh bantu orang lain. Inspirasi. Untuk orang lain banyak. Mungkin rezeki yang saya bantu orang tu, mungkin saya akan dapat rezeki yang saya tengah alami sekarang. Ujian tu ujian yang sangat berat. Itu kalau nak bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW lagi berat lah kan. Jadi ujian antara manusia dengan manusia. Sekarang ni saya banyak diuji macam tu. Mungkin Allah nak tarik saya untuk saya istiqamah, dekat dengan Allah. Saya kena thinking positif lah sekarang. Sebab benda tu sangat kuat yang buat saya terjatuh sampai tak boleh buat apa. Sedangkan sebelum ni kami dah duduk sesempurna elok dah. Tapi tiba-tiba ada ujian tu. Ujian tu saya tak faham sampai sekarang kenapa. Ya Allah, saya tak ada kaki. Saya tak rasa susah macam tu. Saya boleh fight. Tapi saya ada ujian ni, ujian dengan manusia ni, saya jadi kalah. Ya, saya jadi kalah. Dan saya kata kat Allah, kenapa saya kalah kan? Sebab ada hubungan di situ. Dalam agama Islam kita tak boleh memutuskan silaturahim, faham kan? Tapi untuk kita bersilaturahim tu, kita tak nak putuskan, kita terpaksa jauhkan diri untuk benda tu jadi elok. Sebab dalam kalangan kita kadang-kadang kita tak sempurna, tapi kita berjaya. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia akan berusaha mencari, membuat sesuatu buat sampai kita terduduk. Mungkin itu yang dia suka kan. Tapi kita tak bolehlah nak ni dia. Kita cuma boleh doa, minta kat Allah bagi petunjuk kat kita.
bagi kat saya petunjuk dengan hidayah, bagi juga petunjuk kat dia. Ya, Kemudian betul. tunjukkan jalan kat saya bagaimana saya untuk naik balik. Ya. Sebab sekarang saya pun itu hari sebelum ni jatuh terduduk. Sebenarnya sangat kan, susah. Puan Ayu, manusia yang paling boleh memberikan kesan ataupun memberikan kita kecewa adalah orang yang paling kita dekat dan orang yang kita sayang. Ya. Yang sangat berisiko memberikan kita kecewa, sedih Ya. dan sebagainya. Kedua, kenapa Allah jadikan dunia ni pahit? Sebab syurga itu manis. Ya. Kenapa hubungan dengan manusia Allah bagi pahit, sakit, supaya kita mencari manisnya hubungan dengan Allah. Ya. Kalau manis hubungan dengan manusia sampai kita tak rasa, Ya. kan betapa nikmat dan lazatnya hubungan dengan Allah. Dan Allah itu cemburu apabila melihat hamba-Nya lebih sayang manusia daripadanya. Ya. Dan Allah akan berikan ujian sampai kita rasa pahit dengan hubungan manusia tu, sampailah satu masa nanti kita akan lepaskan. Ya Allah, aku lepaskan dia. Aku tak nak fikir lagi. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya. Ayat begitu kan. Ya. Okey, Ustazah, berapa minit lagi kita nak asar? 10 minit juga. Okey, sekarang Ustaz, saya rasa kita akan kena buat mungkin siri bersambung di Malaysia ke. Saya nak Ustazah Muzayana selaku mutawifah ni, pembimbing ni. Sebab Ustazah melihat keluarga ni, Ustazah melihat anak, suami, isteri kan. Ibrah. Subhanallah. Sila Ustazah. Baik, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengenali Ayu, besar sangat hikmahnya. Datang ke sini 4 beranak. Syukrina ada seorang adik sebenarnya. Okey, jadi Alhamdulillah. Satu yang paling 2. Mereka 4 beranak, anak 2. Okay. Jadi perkataan yang paling saya takkan lupa dan saya sampaikan pada semua jemaah bila mendengar kuliah tu, Ayu selalu sebut walaupun kaki dah tak ada, tangan semua patah masa tu, tapi muka dia masih elok, dan dengan muka itulah dia masih boleh tersenyum. Maknanya tu, senyum tu juga adalah ibadah kan. Jadi kalau kita sibuk fokus dengan apa yang hilang, kat situlah kita down, murung sebagainya. Tapi Ayu sibuk dengan, dia kata misi doktor kat hospital pelik, dia asyik sengih, senyum kan. Jadi sampai sekarang itulah karakter Ayu, dan menyebabkan kami pun happy dengan Ayu. Dan paling cemburu Ustazah Asma, dia dah sampai ke Jepun kan. Maknanya atlet Paralimpik jugalah ni dulu. Okay. Jadi Ayu kata saya tak reti pun, tapi disebabkan mungkin macam dia kata dia boleh dapat banyak benda tu, dengan macam ni, bagi dia tak reti apa pun, tapi Allah lorongkan ke situ. Jadi kita nampak, jangan takut untuk menempuh kehidupan ni, walau apa pun yang Allah bagi, sebab Allah yang akan tunjukkan jalan. Sebab macam dia kata, saya tak reti pun, saya cuba-cuba je. Dia suka cakap macam tu, saya cuba-cuba je, saya cakap je, tiba-tiba Allah bagi. Kita selalunya, macam mana aku nak hidup ni ya Allah, kan. So Ayu berani menempuh, sebab tu Allah tunjukkan jalan. Ini kan jaminan Allah dalam Quran. Maka kekuatan berserah. yes, dan sokongan keluarga begitu pentingnya, subhanallah. So saya dah jumpakan Ayu dengan Yusniza, Ustazah Asma pun dah jumpa Yusniza. Lepas tu apa yang Ayu sebut pada mak Yusniza ketika baru-baru ni adalah jangan duk pandang yang cacat ni saja, tapi kita kena belajar dengan orang-orang di sekeliling dia. So Ayu berterima kasih pada mak Yusniza yang sanggup jaga Yusniza kan. Lepas tu macam sekarang ni lah kita, Ustazah Asma tengok macam mana suami dia boleh jadi lelaki paling rare tadi tu. Lepas tu anaknya, subhanallah, tahniah, baru dapat anugerah dekan ni kan, kejayaan cemerlang walaupun baru, sebab semester pertama. Pertama dia dapat anugerah dekan. dia baru lagi. Tessa English. Jadi itu yang saya nampak kejayaan dunia, dan sekarang Ayu on the way menuju sama-sama kan, cari majlis ilmu, istiqamah, itulah maksud yang dia nak tadi tu, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, Adinda, Syukrina. Adinda perasaan muda. Anak Ustazah sulung umur 17, awak 18 kan? 16, sorry, 16 anak sulung. Okey, anak anda, apa perasaan kan bila yelah, ibu tak sama macam ibu orang lain. Mungkin boleh sikit kongsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukrina, umur 19. Saya tak cakap sangat. Apa yang saya rasa dulu dari kecil. Oh, tak ada sini sepak. Insya-Allah. Sekejap. Janganlah nangis. Tak apa. Air mata kekuatan sebenarnya.
Macam para Nabi kan. Sama dengan ibu, dia sangat lincah. InsyaAllah. Kalau dari dulu tu saya waktu sekolah rendah atau kecil-kecil lah, saya macam, saya rasa macam kenapa bila ada hari yang macam ibu ayah datang sekolah kan, macam saya ingatkan macam semua orang macam ada ibu yang, saya mungkin dari kecil kot saya fikir macam tu, semua orang ibu dia mungkin macam ni kot, atau ada family dia yang macam tu. Lepas tu saya rasa macam, tak tahu lah, mungkin dari kecil lah kot pemikiran macam tu kan. Lepas tu saya rasa macam kadang-kadang macam ada hari yang macam ibu susah nak datang sekolah semua tu kan. Saya rasa macam kenapa ibu aku tak datang, kenapa semua orang macam mak dia datang semua. Lepas tu tentu saya rasa macam sedih lah semua, tapi saya macam tak ada apa pun macam kecil kan. Lepas tu bila dah besar tu saya sedar lah sebenarnya tak semua orang hadapi boleh ada ibu yang macam tu. Dan saya baru sedar waktu besar tu that my mom is a blessing actually. Masya Allah. Lepas tu saya sangat bersyukur. Dan betul memang semua doa dia, hampir semua doa dia dan hajat dia memang akan dimakbulkan. Masya Allah. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya memanglah saya tengok ibu orang lain sempurna, boleh pergi mana-mana semua kan. Ibu saya macam tak boleh itu, tak boleh ini. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kesempurnaan seorang ibu tu, sebenarnya mak saya lagi sempurna dari orang lain. Dia boleh kasih sayang, ya. Saya pun tak tahu, I don't know how to put into words. Tapi saya sangat-sangat bersyukur. Dan saya bila lagi besar tu saya baru sedar lah, saya sangat sayang ibu saya. Walaupun dari dulu saya rasa macam, saya selalu question myself, kenapa mak aku macam ni, kenapa aku tak macam orang lain, macam tu. Sampai hari ni saya sangat bersyukur. Sekurang-kurangnya saya masih ada ibu. Saya tengok kawan-kawan saya yang lain, ada yang dah tak ada ibu, dan ada yang dah tak ada azan sudah. Ada yang dah tak ada keluarga dan tak boleh kongsi kebahagiaan. Macam saya dapat anugerah apa-apa ke, saya masih ada kedua ibu bapa saya yang untuk saya kongsikan kebahagiaan saya tu. Walaupun tak sebesar mana, tapi itu je yang saya mampu buat sebagai anak. Walaupun saya masih belum besar lagi nak membalas jasa dia, saya berusaha dari segi akademik lah. Jadi itulah, saya rasa saya bersyukur. Walaupun ibu saya tak sempurna, dan kadang-kadang ada juga khilafnya, dan saya pun lagi banyak dosa kadang-kadang dengan dia sebab saya kadang tak sabar. Saya kadang-kadang ada je, saya pun tak sempurna, saya ada ish semua tu kan. Tapi bila hujung-hujung tu saya rasa, ya Allah, dosanya aku. Saya tak boleh kita macam tu dengan ibu kita kan. Tanpa pula dengan keadaan dia yang saya tahu kan. Tapi itulah, saya bersyukur, alhamdulillah. Ini semua kurniaan daripada Allah. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah, syukrina, kesyukuran kami. Dan perkataan paling banyak syukur. Dan ini adalah keluarga syukur namanya. Keluarga yang penuh kesyukuran dengan suami, ibu, anak dan seorang lagi. Subhanallah, terlalu banyak sebenarnya nak diungkapkan, dan sebenarnya sangat surprise sebab Syukrina sangat hebat berkata-kata, walaupun muka di mata tak tahu, tak dicakap sangat. Tuan badan pun tak tahu dia. Ya, betul. Kecuali orang bagi tahu. Lepas tu kamu sangat matang. Sebab ayat yang kamu sebut macam hujung tu dia kata semua orang ada khilaf. Itu bukan senang anak-anak sebut depan mak. Kan? Itu menunjukkan ibu ni selalu mengakui kekhilafannya, sampai anak boleh akui ibu ada khilaf, sendiri ada lebih banyak khilaf. Itu perkataan yang sangat hebat, didikan yang kita boleh lihat daripada seorang wanita, ibu yang sempurna. Subhanallah. Sebenarnya kita dah kedengaran azan daripada Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ini bukan kali terakhir, sebab lebih banyak lagi kita nak dapat inspirasi, dan penonton kita pun hampir dan 3,000 daripada dua-dua line ni, termasuk TikTok. Terima kasih banyak Puan Ayu, Tuan Yahya dan anak anda Syukrina. Dan sebenarnya perantaraan kita iaitu Ustazah Muzayana. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah banyak tolong, beri inspirasi. Saya saja seronok sangat nak share. 7 Januari ini kita akan lancarkan satu buku mengisut di dunia
berlari di syurga. So buku itu bermula dengan bulan 12 lepas Pak Cik Azmi tanpa kaki kita bawa. Kemudian Yusniza bulan 3 hari tu kakinya sama sekali tak berfungsi daripada lahir. Kemudian kita bawa Cikgu Rohani bulan 8 hari tu, lemas seluruh tubuh, lumpuh sebab masalah saraf. Dan terakhir bulan 12, so 12 ke bulan 12 setahun ni kita bawa 4 orang yang mengesot. Kemudian kita sama-sama tengok kecekalan mereka tu insya-Allah berlari di syurga. So kita nak mereka ni tarik kita ke syurga. Jadi mudah-mudahan buku itu menjadi inspirasi kepada semua. Nampak OKU kat luar tapi sebenarnya Allah sayang anda semua insya-Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, mereka ini masya-Allah mengesok di dunia, mudahan dan insya-Allah dengan redha dengan segala ujian yang mereka tempuh, lalu mereka sabar sebagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah sayang orang sabar dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Kedudukan mereka ini adalah di sisi dan bersama dengan Allah. Kita bimbang ustazah, kita berlari di dunia, na'udzubillah, bimbang mengesot. Na'udzubillah mengesot untuk ke syurga Allah. Jadi itu satu buku yang sangat hebat sebab sebenarnya semakin hari semakin sekarang ni bertambah OKU bila dah usia emas ni sangat ramai yang lumpuh dan sebagainya. Jadi buku ni akan memberi inspirasi. Terima kasih semua. Sehingga kita bertemu lagi, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih semua. Okay, kita boleh bye-bye sikit. Okay, Syukrina. Dah awak dah glamour Syukrina. Subhanallah. Okay, kita boleh end. Okay.